Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam membicarakan satu tajuk yang dirujuk sebagai sejarah dalam menjana kejayaan kehidupan Muslim. Dalam konteks puasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 183 surah Al-Baqarah yang umumnya sudah diketahui oleh umat Islam tentang kefarduan puasa di bulan Ramadan. Izinkan saya membaca ayat berkaitan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Secara ringkas Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman tentang kefarduan puasa di bulan Ramadan ini sebagai seruan yang memberikan suatu semangat kepada kehidupan umat Islam ataupun orang-orang Islam dengan mengaitkan bahawa puasa ini bukan agenda baru dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun umat Islam yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu. Dan apa yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah difardukan, diarahkan, ditentukan kepada mereka yang lebih awal sebelum daripada umat Islam di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini, apabila kita kata perkara ini bukan perkara baru yang boleh menyusahkan umat Islam, tetapi kita dapat membayangkan dalam suasana kalau kita sekarang ini dalam suasana yang cukup senang. Walaupun mungkin kekurangan keuangan yang ada pada kita tak sama di antara satu sama lain. Tetapi dari segi sistem teknologi yang ada pada kita, kita rasa cukup senang dengan electricity, power supply, water supply dan sebagainya. Berbanding dengan umat yang terdahulu, yang pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pun kita dapat membayangkan betapa kehidupan umat Islam yang mana berada dalam suasana yang berbeza dengan kehidupan sekarang ini dengan teknologi yang ada. Jadi dalam hal ini, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut betapa kefarduan puasa itu adalah satu perkara yang dikatakan kesinambungan kepada kehidupan yang lalu, umat yang terdahulu yang juga merupakan umat Islam di bawah pimpinan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalam hal ini, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat puasa secara langsung disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaitkan puasa. Dan perkara ini memang dalam keadaan biasa yang manusia didedahkan dengan kehidupan normal yang ada dengan makan, minum dan sebagainya. Tentu mereka merasa berat. Tetapi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun agenda terkini ataupun yang terdahulu, sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu itu, maka ianya adalah bertujuan untuk mengajak umat Islam
menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, moga-moga bertakwa. Maknanya dalam hal ini kita nak melihat kehidupan kita ini sebab kejayaan bukan soal kejayaan berpuasa saja. Sebab ada orang boleh berpuasa tetapi tak sembahyang. Ada orang boleh berpuasa tetapi tidak menutup aurat. Pergi pejabat di antara bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan pun sama. Jadi dalam hal ini apa yang kita nak lihat? Aspek sejarah ini. Saya menyeru para pendengar, ya terutamanya mereka yang mengajar sejarah, supaya tampil mengajar dalam bentuk yang betul-betul real, yang betul-betul connected dengan setiap pelajar, setiap orang yang belajar sejarah. Dan kita yang belajar sejarah, kita lihat rakaman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang memaparkan lebih kurang 1/3, sekurang-kurangnya 1/3 dari paparan Al-Quran berkaitan dengan kehidupan umat yang terdahulu. Dalam perkiraan ini apa yang selalu disebut tentang perkara yang lalu itu ialah ayam. Zainab Al-Ghazali yang dipaparkan kehidupannya dalam Ayam fi Hayati yang telah diterjemahkan dan kita popularkan perkara ini. Bagaimana kehidupan dia, peristiwa yang dirakamkan tentang tribulasi, perjuangan sehingga dia berada dalam penjara anjing garang, anjing liar yang boleh menerkam, tetapi anjing tidak menerkam dia. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati ruhnya yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita lihat satu ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Ayat 140. Kalau tengok kepada Al-Quran, lihat kepada Al-Quran muka surat 67. In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Waliya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Sekiranya dalam konteks kecederaan yang dialami oleh kamu umat Islam di masa Nabi SAW yang dirujuk kepada peperangan Uhud, yang mana umat Islam menerima kekalahan ekoran daripada beberapa strategi yang dirancang, yang ditetapkan oleh Nabi SAW tidak dipatuhi. Yang mana yang berada di atas bukit menerkam turun ke bawah untuk sama-sama terlibat dalam mengumpul harta rampasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecederaan yang dialami oleh kamu sebenarnya bukan perkara baru. Dalam kejayaan kamu sebelum ini dalam perang Badar, mereka sebenarnya telah mengalami kecederaan lebih awal daripada kamu dalam perang Uhud ini. Dan apa yang berlaku ini adalah suatu perkara, peristiwa yang Allah sebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipusingkan, being circulated, maknanya yang terdahulu kembali berlaku. Kalau yang terdahulu itu terkena kepada orang-orang kafir Quraisy kerana mereka juga merancang, tetapi perancangan mereka tidak berjaya kerana dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, malaikat yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kepatuhan mereka. Tetapi dalam perang Uhud ada yang tidak patuh walaupun mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah SWT mengarahkan Nabi SAW memohon mengampuni, memaafkan mereka dan memohon keampunan daripada Allah SWT untuk mereka. Namun
ia tetap menjadi pengajaran. Sehingga kata Ibnu Abbas, aku tidak dapat mengira ataupun aku tidak mengetahui sebelum ini ada di kalangan para sahabat yang inginkan yuridud dunia, yang inginkan dunia. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebut sebahagiannya mengingini dunia. Aku tidak tahu, kata Ibnu Abbas, kecuali setelah turunnya ayat berkaitan yang menyebut sebahagian daripada sahabat inginkan keduniaan. Jadi dalam hal ini, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nak menjana kejayaan kehidupan muslim? Sebenarnya yang kita berjaya pada hari ini, tak kiralah di level mana sekalipun, tak kira profesion apa yang ada pada kita, sebenarnya kita bermula daripada nothing. Kita dilahirkan oleh ibu kita, kita tidak ada apa-apa maklumat. Kenapa kita belajar? Kenapa kita belajar bersungguh-sungguh? Kenapa kita berjuang bersungguh-sungguh? Tidak ada pilihan lain melainkan kerana kita belajar daripada sejarah mereka yang terdahulu, sama ada mereka ini berhampiran dengan kita, kaum keluarga kita. Kita sebagai adik-adik yang melihat abang kita berjaya, abang kita menempa kejayaan lebih awal daripada kita. Kita melihat dia berjaya, kita pun nak berjaya. Dengan rakaman yang dibawa, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, rakaman yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang terdahulu, dan kita sekarang ini selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, Al-Quran dan begitu juga sunnah merupakan dua sumber rujukan yang autentik. Tetapi daripada komplitnya penurunan Al-Quran dan kewafatan Nabi, maknanya sempurnanya hadis itu, daripada situ sehingga kini, maknanya kini sehingga hari inilah, pagi ini, kita telah melihat banyak sejarah. Bagaimana kita melihat suasana di Turki umpamanya, yang mana kita melihat begitu banyak masjid. Tetapi orang bertanya, kenapa tidak ramai yang memakmurkannya, sedangkan masjid berdekatan di antara satu sama lain. Kita tahu bila masjid-masjid itu dibina. Tentu saja di zaman kerajaan Utsmaniyah dan sebelum itu. Ya. Tetapi kenapa sekarang ini tidak ramai yang memakmurkan masjid-masjid itu? Tidak lain kerana sekularisme yang ada di negara Turki. Kalau kita bertanya kepada orang-orang Turki, maka mereka hidup secara bebas. Di bulan Ramadan nak makan, nak apa, tak ada masalah. Berbeza dengan kita sebab mereka adalah negara sekular. Religious law, undang-undang yang berkaitan agama tidak ada kaitan untuk dijelmakan sebagai faktor untuk menyusun kehidupan masyarakat. Kenapa berlaku? Sebab ada orang yang sekular yang menjelma untuk memimpin negara di ketika itu. Berbanding dengan negara kita yang ada ketentuan ataupun keadaan yang disebut Islam is the religion of the federation. Ada agama yang diofficialkan di federal dan di negeri, maka ada undang-undang yang boleh digubal untuk menguatkuasakan. Kita nak tangkap orang yang tak berpuasa, yes, ada undang-undang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, tidak ada satu perkara pun yang boleh kita kesan dengan panca indera, dengan anggota,
dengan teknologi yang tidak ada kaitan dengan sejarah yang lalu. Oleh hal yang demikian, dalam konteks kita melihat kemunculan keberadaan kita di bulan Ramadan ini, bagaimana kita nak mengisafi ayat yang berkaitan dengan Ramadan berpuasa tadi dan dikaitkan dengan kehidupan yang lain yang sebenarnya kita berjaya sekarang ini dalam konteks kehidupan. Kita tidak melakukan jenayah sebab kita faham, kita memahami catatan Al-Quran adalah catatan sejarah yang mengarahkan kita untuk baik, untuk berbuat baik, untuk bersifat ihsan. Kita ada rakaman sejarah dalam konteks hadis yang mengajak kita untuk menjadi baik. Dan kita menelaah ataupun memahami, mempelajari bagaimana untuk jadi baik. Timbul pula persoalan. Orang yang tidak baik, kadang-kadang dia daripada kampung yang sama, daripada kalangan ahli keluarga, sanak saudara kita. Mereka tidak baik, mereka melakukan jenayah, mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan dosa. Apa sebab yang mereka melakukannya? Kadang-kadang kita kata mereka dari sekolah yang sama, dari sekolah agama yang sama. Tetapi kepahaman sejarah terhadap sejarah. Kita lihat soal bagaimana wujudnya virus yang ada sekarang COVID-19 yang tak dapat dijangka. Yang saya juga dengan family terkena. Kita telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghantar virus walaupun dalam bentuk nyamuk yang berlaku pada zaman Firaun sebagai suatu punishment sehingga Firaun pun terkapai-kapai minta Nabi Musa berdoa kepada Allah, kepada Tuhannya dan berjanji nak masuk Islam, nak ikut Nabi Musa. Tapi lepas daripada bala itu berterusan dengan sikap sombong yang sama dalam ungkapan meminjam kata-kata setengah orang dulu, kini dan selamanya. Bersikap sedemikian rupa. Oleh hal yang demikian, ungkapan la'allakum tattaqun, moga-moga berjaya. Saya mengajak kepada semua pendengar, para hadirin yang bersama-sama dalam sesi ini meneliti kepahaman kita sekian lama. Para guru yang menterjemahkan pengajaran sejarah harus advance untuk mengajak para pelajar minat tentang sejarah. Kerana sejarah adalah berkaitan dengan setiap diri insan. Pukul berapa kita bangun sembahyang subuh tadi? Itu sejarah kehidupan kita. Kekurangan yang berlaku kepada kita. Bagi kita yang sedar, kita akan mengubah. Kita tidak akan bangkit lagi pada waktu sekian-sekian kerana dia menyebabkan kita sembahyang lewat. Itu kesedaran. Tetapi kalau guru-guru dan siapa saja yang terlibat dengan pengajaran sejarah atau apa saja subjek sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari aspek saja. Geologi, soal scientific approach yang ada. Kita semuanya belajar daripada apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks udara, dalam konteks cahaya, dalam konteks apa saja yang telah digunakan pakai oleh para saintis sehingga kini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, marilah kita membuat satu paradigm shift, anjakan paradigma, memahami persoalan sejarah, memahami persoalan peranan kita, bagaimana kita nak meletakkan diri kita. Nak berjaya, tidak ada jalan lain kejayaan Nabi. Nabi berjaya, para sahabat berjaya. Kita nak berjaya, kena ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut Muhammad Al-Fatih dan siapa saja yang telah menjelmakan
proses kejayaan dalam membangunkan ummah. Kita tak nak berjaya, kita relax, tak ambil kisah apa saja, maka kita akan terlupa segala-galanya, termasuk kita lupa bagaimana generasi awal dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dek kerana mereka durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dek kerana mereka lupa kepada peringatan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka dia akan berulang kembali sekiranya kita lupa kepada ajaran Nabi, kepada Al-Quran, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan mengulangi lagi dan akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menambahkan catatan kerosakan di muka bumi. Na'udzubillah. Rasanya itulah sedikit kupasan bersempena bulan Ramadan. Segala kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kekurangan mohon kemaafan daripada sidang pendengar hadirin semua. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.